Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama lagi dalam episod yang ke-66 slot mingguan di TV Ikram dan dengan kerjasama Akademi Dr. Har, iaitu segmen Follow Me Dr. Har ya. Dan alhamdulillah, semua alhamdulillah kita dapat bersama dalam bulan yang baru ini, iaitu bulan Oktober. Kita membincangkan tentang tema perubahan fikiran ataupun change of mind ya. Dalam episod yang lepas, Dr. Har memberikan sedikit gambaran tentang perubahan fikiran ni adalah sebenarnya satu keupayaan yang dianugerahkan Allah kepada manusia untuk merubah keputusan ataupun pandangan dia yang sebelum ini dipegang, dan ini adalah satu keupayaan otak kita juga secara fungsinya, secara biologinya. Namun ianya mempunyai fungsi yang sangat penting, iaitu untuk perubahan untuk memastikan manusia membuat perubahan-perubahan yang akan membangunkan dirinya sendiri dan juga masyarakatnya dan tamadun Dan kita mungkin boleh lihat bagaimana kalau misalnya tidak ada keupayaan mengubah fikiran ini, kita mungkin menjadi makhluk ataupun dalam konteks ini mungkin haiwan yang melakukan perbuatan yang sama tingkah laku tabiat, habit yang sama daripada dulu lagi hingga ke hari ini, kerana dia tidak mempunyai keupayaan untuk merubah fikirannya dan mencari penyelesaian, jalan keluar yang lebih baik yang lebih efektif dan dalam konteks ini kita juga perlu membincangkan topik ini kerana kita sebagai manusia mempunyai keinginan juga untuk memberikan impak yang positif kepada masyarakat, kepada diri kita, keluarga kita, dan seringkali kita lihat sesuatu penambahbaikan itu tidak dapat berlaku kerana di situ adanya halangan kepada merubah cara berfikir. Jadi oleh sebab tu kalau kita lihat kalau kita nak berikan cadangan yang baru tu akan ada je sentiasa halangan ataupun mungkin ada orang yang sebelum ini tidak mahu nak merubah cara dia berfikir, dan sekiranya kita tidak dapat melakukan perubahan fikiran ini dengan baik, maka tentu sekali akan menghambat penambahbaikan atau islah dalam masyarakat kita. Bagi kita yang bergelar ibu bapa, kita kena tahu bagaimana nak memujuk anak-anak kita untuk mengubah kerangka fikir ataupun cara berfikir yang primitif itu kepada sesuatu yang lebih bercambah. Sebagai guru juga begitu sebagai pendidik, kita nak pastikan anak murid kita yang datang kepada kita dalam keadaan tidak ada ilmu, tidak ada pengalaman, itu akhirnya dapat berubah menjadi insan yang jauh lebih bermaklumat dan juga jauh lebih baik dalam membuat keputusan hidup dia. Sebagai mungkin kalau kita sebagai pendakwah, kita nak pastikan message kita sampai dan orang mempertimbangkannya untuk memperbaiki kehidupannya dan kalau katalah sebagai seorang doktor contohnya, kita memang kena banyak mengubah fikiran, cara berfikir pesakit kita, yang mana cara berfikir itulah yang menyebabkan dia sakit. Jadi sekarang ni kita kena memujuk dan memastikan kita boleh membawa mereka kepada cara berfikir yang baru dalam konteks negara juga kita tahu bahawa sebuah negara itu diperintah, dikendalikan dengan satu corak pemerintahan mengikut siapa yang berada sebagai pemimpin itu, dan sekiranya cara itu sebenarnya lebih banyak membawa keburukan atau tidak lagi relevan, mungkin 50 tahun dulu okey, tapi sekarang kena perlukan penambahbaikan, maka perlunya ada usaha yang lebih meluas untuk merubah pemikiran rakyat ketika itu untuk memilih mungkin pucuk pimpinan yang baru contohnya. Jadi ini sangat penting untuk kita bincangkan. Dan hari ini dalam episod ini kita bincangkan tentang mengapa kita perlu mengubah fikiran kita. Mungkin ada yang merasakan bila kita duk berubah-ubah fikiran ni, kita ni flip-flop kita ni duk U-turn dan itu menjadikan seorang tu mungkin tidak dihormati kerana dia ni duk asyik bertukar-tukar fikiran saja. Oleh sebab itu mungkin kebanyakan kita khususnya apabila kita menjadi ketua dalam satu organisasi kita mungkin bila dapat keputusan kita kena stick dengan keputusan tu, walaupun
keputusan itu mungkin tak berapa tepat contohnya ya. Kerana kita takut nanti bila kita ubah, orang akan kata, bos ni ya dia flip-flop ya, sekejap macam tu, sekejap begini. Dan bila kita berubah fikiran tu, bukan hanya daripada fikiran lama kepada fikiran yang baru atau fikiran yang ya begini kepada 180 darjah berbeza, tetapi juga mungkin ya daripada tahap yang ini kita mengubah fikiran kita kepada tahap yang ya seterusnya ataupun ya kepada cara berfikir yang lain. Kemudian kita patah balik pula kepada cara berfikir yang sebelum ini, kerana dapati itu mungkin lebih baik. Jadi ini semua adalah apa yang kita rangkumkan sebagai perubahan fikiran ya. Jadi ya mungkin kita kena menerima ya hakikat bahawa ya perubahan fikiran ini adalah sesuatu yang mesti berlaku dan akan berlaku sama ada kita sedari atau tidak di dalam otak kita ni. Ya, dan oleh sebab tu saya nak bawakan dulu ya kata-kata daripada orang cerdik pandai ya pemerhati ya, yang banyak membuat pemerhatian, Bernard Shaw. Kita selalu juga dengan apa yang dinyatakan ini, dia kata ya dengan izin, progress is impossible without change. Ya, kemajuan ini adalah mustahil ya tanpa adanya perubahan. Okay, those who cannot change their minds cannot change anything. Siapa ya manusia ini yang tidak mampu untuk merubah ya cara dia berfikir ya, tidak boleh merubah fikirannya, maka mereka ini tidak akan mampu merubah apa-apa pun. Jadi kalau begitu ya, kita nampak bahawa keupayaan ya mengubah fikiran kita ini tentu sekali kepada yang lebih baik itu adalah satu keperluan. Kalau tak, kita tidak akan ada kemajuan. Dan oleh sebab itulah juga ya hari ini kita ya hidup dengan segala teknologi yang ada dibandingkan dengan mungkin ya masa manusia tinggal di dalam gua contohnya, ataupun mungkin ya tinggal di dalam satu komuniti yang sangat ringkas ya, sangat orang kata berpada saja ya. Dan dengan cara kita merubah fikiran kita ya, cara kita berfikir, mendapatkan lagi maklumat ilmu ya, mengembangkan lagi ilmu daripada satu tahap ke tahap yang satu lagi, dia merubah cara kita melihat kehidupan ini juga, dan hari ini kita sampai kepada tahap ini ya. Okey, jadi itu apa yang dinamakan oleh Bernard Shaw. Jeff Bezos pula dia katakan begini, dia kata people who are right most of the time ya, people who are right most of the time are people who change their minds often ya. Maknanya orang yang kita dapati sentiasa benar ataupun berada di atas landasan yang betul itu adalah mereka yang selalu merubah fikirannya. Ya, mereka ini ya tidak teragak-agak untuk mengubah fikirannya, khususnya apabila dia dapati cara dia berfikir sebelum ni sebenarnya ya tidak tepat ya, dan mungkin ini berbezalah dengan orang yang mungkin kata mereka ni selalu sangat berubah fikiran ya, jadi mereka ni mungkin ya tidak pastilah ya, ataupun mereka sendiri ada masalah, tapi sebenarnya mereka inilah orang yang membuka kerangka fikirnya supaya dia mempertimbangkan ya apa saja maklumat, fakta, data yang ada untuk dia menyemak semula ya cara dia berfikir, kerana mereka sangat mahukan ya berada di atas landasan yang benar. Dan itu adalah satu ya keperluan insan ya, manusia memang mahukan kebenaran, manusia memang mahukan keadilan ya. Maka dengan itu kita mungkin pertama kali kita lakukan sesuatu, kita dapati ianya tidak sebagaimana yang kita mahukan, maka kita kena berubah ya cara kita berfikir untuk mendapatkan hasil yang lebih baik ya. Itu yang kedua. Edward de Bono, mungkin ada yang tahu Edward de Bono, dia banyak menulis buku ya, ada gelaran bagi Edward de Bono, dikatakan sebagai the human brain programmer. Yang kita bukannya computer programmer, dia Edward de Bono dia adalah dikatakan sebagai the human brain programmer ya, sebab dia yang menyarankan tentang the six thinking hat. Itu juga ya, bila kita lihat bagaimana kita nak buat satu keputusan, De Bono dia bagikan warna-warna topi tu, yang putih, topi putih tu ya, kita patut berfikir begini. Bila kita pakai topi merah, kita patut berfikir begini. Jadi dia menunjukkan bahawa cara berfikir itu ya banyak, dan kita mungkin ya untuk mendapatkan satu keputusan yang terbaik itu kita kena gunakan semua cara berfikir ini. Dan kalau masa kita selalu pakai yang warna biru aja contohnya kan, kita mungkin ya kita punya keputusan sangat skewed ataupun sangat condong kepada sesuatu tindakan sahajalah. Jadi itu yang membuatkan ya Edward de Bono dia mengatakan bahawa kita memang ada kecenderungan untuk banyak berfikir mengikut ya
warna-warna tertentu, tetapi apabila kita menggunakan, ya, kita boleh berubah-ubah topi tu, itu dia sebenarnya menunjukkan kepada kita, kita mesti mempunyai keupayaan untuk mengubah pemikiran kita, cara berfikir kita. Dan ini yang dia katakan, if you never change your mind, why have one? Ya, kalau kita ni tak pernah mengubah fikiran kita, buat apa yang kita nak kena ada akal fikiran tu? Ya, sebab mengikut Edward de Bono, bila kita mempunyai akal fikiran, kita harus mempunyai keupayaan juga untuk merubah fikiran itu. Ya, saya rekomenkan baca buku dia, siapa yang belum pernah baca, ataupun mungkin kalau tak sempat nak baca buku dia, Google image saja, ya, Edward de Bono, Six Thinking Hats, kita boleh nampak. Buku dia yang paling saya suka adalah The Lateral Thinking, ya, cakap tentang pemikiran lateral. Juga ada, ya, kaedah-kaedah berfikir yang lain, ya, jadi bagaimana nak mengubah cara berfikir, ya, yang ini juga banyak ditulis oleh Edward de Bono. Jadi saya rasa yang ini ni, ya, untuk menjawab soalan mengapa perlu kita mengubah fikiran, jawapan daripada Edward de Bono, memang bila kita ada akal fikiran, dia akan sentiasa berubah-ubah, ya, dan kalau kita pernah baca tentang dia punya Six Thinking Hats, kita tahu bahawa, ya, analogy hat itu ataupun topi itu adalah supaya kita boleh pakai topi yang ni dan topi yang seterusnya, ya. Saya ingat daripada salah satu yang dilatih, bila kita nak buat keputusan satu organisasi, ya, kita kena secara sedar, ya, ada keputusan, nak buat keputusan tentang sesuatu, ya. Contohnya lah, sama ada kita nak buat satu branch baru ke dekat satu negara yang lain, contohnya, ya, multinational punya organisasi, maka, ya, keputusan yang sangat besar tu mesti dibuat dengan secara menyeluruh. Maka, ya, mula-mula diberikan dulu topi warna, ya, contohnya, ya, warna hitam, ya. Warna hitam ni apabila kita kena melihat fakta, ya, apa dia data statistiknya dan seterusnya, ya. Maka kita lihat, ya, secara kuantitatif, ya, secara discrete-nya, secara sistematiknya, ya. Ini sistem number 2, kita memang lihat semua tu. Tapi kita letak juga, ya. Kemudian mari kita letak topi warna merah pula, iaitu emosi, ya. How does it feel? Does it feel good? Ataupun, you feel very uncertain, contohnya, ya. So emosi itu juga penting kalau ikutkan di sini, kan. Sebagaimana de Bono nyatakan, dia penting juga untuk buat keputusan. Ya, nanti kita ada, ya, mungkin yang warna hijau pula ataupun warna kuning pula, ya, dan itu menunjukkan bahawa, ya, kita memang perlu mempunyai keupayaan, ya, untuk berfikir. Walaupun kita mungkin jenis yang mungkin lebih suka kepada fikiran yang warna kuning, contohnya, ya, tapi di dalam organisasi itu, ya, dalam mesyuarat untuk mendapatkan keputusan itu, masing-masing akan memperuntukkan, ya, masa untuk berfikir menggunakan, ya, cara fikiran, ya, yang berasaskan kepada tadilah emosi ke data ke seterusnya. Dan itu, ya, menunjukkan sendiri, dan tidak hairan kalau Edward de Bono kata, if you can never change your mind, why have one? Ya. Jadi Dr. harap, ya, ini memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana kita sebagai, ya, manusia ini memang akan sentiasa mempunyai, ya, keinginan untuk merubah fikiran kita, dan mengubah fikiran itu bukanlah sesuatu yang, ya, kita lihat sebagai negatif, tetapi ianya mestilah menjadi sesuatu yang, ya, kita tahu kita harus mempunyai kemahiran untuk mengubah fikiran kita. Janganlah sampai, ya, fikiran yang dah elok dah kita ubah kepada fikiran yang, ya, lebih mundur daripada apa yang sebelumnya, ya. Jadi oleh sebab tu kalau kita lihat, ya, Dr. Han mungkin nak nyatakan di sini, ada 13 ya, sebab mengapa kita, ya, sepatutnya boleh, ya, mengubah fikiran kita, ya. 30 reason why it's okay to change your mind about what you want to do, ya. Ini mungkin, ya, dalam konteks memilih, ya, apa yang kita nak buat, ya, dalam konteks kehidupan kita ni. Khususnya mungkin, ya, bagi adik-adik saya yang sudah bekerja 5 tahun, ya, dan untuk Gen Z ni, dia sebenarnya bila dia, ya, berjabat tangan dengan bos dia, ya, pagi ni, dia sebenarnya sudah berfikir, ya, lepas ni dia nak bekerja di mana pula. Ya, dia tidak ada konsep, contohnya, ya, perlu duduk dalam satu tempat itu sepanjang hayat. Mungkin macam saya sampai pencen dekat tempat tu. Tapi bila saya lihat, saya bukanlah melakukan kerja yang sama 30 tahun lepas, ya, sampailah hari saya bersara. Tetapi, ya, melalui 30 tahun perjalanan itu, saya alhamdulillah telah dapat melakukan
semua benda yang saya nak lakukan dalam konteks berkaitan dengan kerjaya saya tu. Jadi itu pada saya adalah satu bukti bagaimana saya mengubah pemikiran saya dan juga selera saya, dan mungkin bergantung kepada apa yang saya aspirasikan. Jadi dalam konteks ini, minggu lepas Dr. Hadi kata, adakah kita juga perlu berubah dalam konteks kepercayaan kita? Maksudnya bila Dr. Hadi kata kena berubah-ubah fikiran, maka mungkin bolehlah hari ni kita beragama ni, besok kita agama lain pula ke. Itu yang Dr. Hadi kata dalam konteks pegangan agama ataupun sistem kepercayaan, mungkin ianya sesuatu yang tidak boleh kita samakan dengan pemikiran yang kita bincangkan ini dalam konteks memilih tindakan-tindakan kita. Jadi kita kena berubah tapi berubah ke mana tu? Nak ke mana kita bawa perubahan ini? Itu sangat banyak bergantung kepada apakah hala tuju objektif hidup kita. Dan untuk itu macam analoginya Dr. pakai lateral thinking ni, kalau kita main bola ataupun main sesuatu sukan itu, kita ada target dia kan. Kalau kita nak memanah, kita ada kita punya target ataupun tumpuan kita tu, di mana sasaran kita nak kita panah tu. Kita bukannya boleh memanah ikut suka-suka saja, dan dekat panah tu pun dia ada dia punya bulatan-bulatan tertentu, dan markah yang diberi itu apabila dia masuk kat dalam bulatan merah yang di tengah tu. So yang itu tu tidak boleh berubah. Maknanya tidak pula boleh kita kata, okey saya nak sasarkan kat mari. Tak, saya nak sasar ke sana pula. So itu semua sebenarnya bukan itu yang saya maksudkan perubahannya. Perubahannya kalau katalah memanah tadi, mungkin cara memanahnya kita ubah, kita punya dia punya anak panah itu ke, atau kita dia punya laras tu ke, ataupun apa dia, adakah kita nak secara berdiri ke, atau ada juga yang boleh memanah dengan secara bergerak di atas kuda. Jadi itu yang mungkin kita ubah, tetapi yang target tadi tu atau matlamat itu kita tidak ubah. Dan dalam konteks ini, pada pandangan Dr. Har, memilih untuk matlamat hidup kita untuk jadi apa itu, itu adalah sistem kepercayaan yang perlu kita selesaikan dulu sebelum kita mula menyusun strategi bagaimana nak sampai ke situ. Oleh sebab itu, pada pandangan Dr. Har, dari sudut akidah kita sendiri, kita percaya bahawa Allah menciptakan kita untuk mengabdikan diri kepadanya, dan kita adalah khalifah Allah di atas muka bumi itu. Muka bumi ini itu adalah satu yang merupakan sasaran utama kita. Mencari keridhaan Allah itu adalah sasaran utama kita. Tapi bagaimana nak sampai ke situ tu? Jadi mungkin di situlah kita kena sentiasa terbuka dan memastikan bahawa strategi kita kena sentiasa dibaiki. Alhamdulillah kita sudah menjadi mungkin Muslim yang baik, tapi mungkin untuk diri kita saja. Tapi sekarang ni kita berfikir bagaimana kita nak lebih bermanfaat kepada orang lain. Mungkin sebelum ni kita khusus kepada ibadah yang khusus saja. Tetapi bila kita terdengar hadis sahih Rasulullah kata mukmin yang kuat tu lebih Allah suka daripada mukmin yang lemah, ataupun mukmin yang paling baik antara kamu yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Dia merubah kan cara kita berfikir. Kita tidak lagi hanya maknanya ibadah ini bukan hanya ibadah yang khusus, tapi malahan ibadah yang umum, yang lebih memberikan manfaat kepada orang lain daripada kita, itu lebih Allah suka. Dia merubah kan cara kita menyusun strategi kita. Jadi oleh sebab tu Dr. Han mungkin secara ringkas ni nak berkongsikan tentang apakah alasan mengapa kita perlu merubah cara kita berfikir. Pertama, kita memang secara umumnya kita ini memang akan berubah apabila kita belajar sesuatu dan kita seterusnya mengembangkan kita punya potensi. So people change as they learn and develop. Itu memang sesuatu. Malahan pada saya yang menandakan kita ini sudah mula terdidik itu adalah apabila berlakunya perubahan itu. Ini sangat menarik. Saya itu pernah saya berpegang kepada, kalau dari sudut pendidikan Islam, definisi yang diberikan oleh Profesor Hassan Langgulung adalah apabila berlakunya perubahan delta pada 5 aspek. Pertama, dari sudut akidah. Okey, yang ini interesting. Maknanya bukanlah akidah tu berubah kepada akidah yang lain, tidak, tetapi kita makin
ya yakin, ya makin mantap akidah kita apabila kita menambahkan ilmu. Itu. Kedua, berlakunya perubahan dari sudut kita punya ya akhlakiah kita. Ya, akhlak kita juga mempunyai hasil ya impaknya tu. Kalau dulu mungkin kita katakan yang ini tak apa-apa penting, tapi sekarang ni apabila kita sudah tahu, kita nampak ini adalah perkara-perkara yang penting yang mesti kita lakukan. Ya. Yang ketiga, mesti ada perubahan dalam konteks kognitif, cara berfikir. Yang itu mungkin jelaslah kalau dulu dia tak boleh nak selesaikan satu masalah yang rumit tu, tapi sekarang ni apabila dia dah diberikan pendidikan, maka dia sekarang mempunyai upayaan untuk menyelesaikan masalah yang lebih rumit. Ya, itu kognitif. Yang keempat adalah dalam konteks insaniah, attitude, sikap. Mungkin kalau dulu dia nak cepat aja, walaupun membahayakan nyawanya, dia berlari-lari lah melintas jalan walaupun tak jauh daripada situ ada jejantas untuk pejalan kaki. Tapi apabila dia sudah mempunyai akidah, akhlak dan juga kognitif yang bersepadu tadi, dia akan gunakan jejantas pejalan kaki tu kerana tidak mahu membahayakan dirinya dan orang lain, begitu. Dan yang akhir sekali mesti berlaku perubahan dari sudut fizikal. So itulah maknanya kalau kita pasti akan berubah apabila kita menjadi lebih pandai, lebih bijak, lebih bermaklumat. Yang kedua, kalau kita lihat kita sememangnya manusia ini memang otak kita ni memang diciptakan Allah supaya boleh beradaptasi dengan maklumat-maklumat yang baru. Maka dengan itu salah satu fitrah kita. Jadi memang otak kita ni sangat suka kalau dia ada maklumat baru dan walaupun mungkin di peringkat awal tu kita rasa tak apa selesa sebab dia adalah di luar daripada zon keselesaan kita, tetapi kita memang mahu sangat ada tahap ingin tahu yang sangat tinggi. Dan oleh sebab tu bila kita nak tahu, kita mencari maklumat dan kita bukan hanya simpan maklumat tu. Maklumat tu digunakan juga untuk memaklumkan kepada kita, membimbing kita perlu atau tidak kita ambil tindakan-tindakan yang berbeza. Itu sebab yang kedua. Mungkin sebab-sebab ni dia saling berkait tapi mungkin sekadar untuk membawa kita kepada meyakinkan kita kenapa kita perlu mengubah fikiran kita itu. Yang ketiga, dia menunjukkan bahawa kita mempunyai keupayaan untuk membuat penilaian dan membuat evaluasi, penaksiran. Dan di situlah bila itu berlaku, kita adalah fleksibel dan kita boleh terbuka kepada idea-idea baru, dan kita sebenarnya mempunyai keupayaan untuk melihat kembali cara kita berfikir. Itu pemikiran kritis lah. Dia mampu memberikan satu penilaian kritis kepada cara dia berfikir sendiri, dan tentu sekali dia juga berupaya untuk melakukan itu kepada cara berfikir orang lain. Yang ini yang selalu kita katakan thinking outside the box tu. Maknanya kita menggunakan semua keupayaan untuk memang kita gunakannya kerana kita memang perlu sentiasa membuat evaluasi dan memperbaiki mana yang kurang, meningkatkan lagi mana yang baik, mana yang betul. Yang keempat, memang kita perlu merubah fikiran kita ni kerana kita memang committed untuk mencapai matlamat kita. Itu tadi. Kalau contohnya kita sebagai seorang yang mengisafi bahawa kita mahukan keridaan Allah, maka kita pun diajar buat ini, itu dan ini, begitu. Tetapi kemudian kita dapat maklumat yang baru, kita lebih banyak lagi belajar sumber-sumber yang lebih sahih, kita dapati amalan kita yang dulu itu mungkin amalan yang ikut-ikut saja contohnya, mungkin asasnya juga tidak kuat. Maka dengan itu kita merubah cara fikiran kita melihat pada sumber yang lebih baik dan juga merubah kita punya amalan supaya ianya lebih hampir kepada apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Taala dan Rasulnya. Di situlah keupayaan kita untuk membuat komitmen bahawa kita nak menuju kepada ridha Allah saja. Kita bukannya yang flip-flop, hari ni kita nak ridha Allah, besok kita nak ridha orang lain pula, bukan. Kita sangat committed tentang tu. Dan seterusnya, kalau kita lihat juga bagaimana sebenarnya kita perlu merubah
fikiran kita untuk tidak membuang masa kita. Tentu sekali apabila kita katalah melakukan sesuatu mengikut cara begini dan dapati cara tu sebenarnya tak efektif, banyak menggunakan masa kita, kadang-kadang dia counterproductive, maka kita jangan buang masa lagi, kita perlu melakukan satu strategi dan kaedah yang baru. Jadi oleh sebab tu kita perlu ada keupayaan untuk mengubah cara kita berfikir. Kemudian sebenarnya yang keenam, kita merubah fikiran kita untuk membantu kita lebih jelas tentang satu perkara. Kadang mula-mula tu kita pun tak apa clear sangat kan. Kita buat je lah dulu kan. Tapi tengok lepas tu makin lama makin jelas. Ini rupanya begini rupanya pengalamannya. Maka dengan itu kita akan membuat perubahan-perubahan dalam konteks itu. Contoh paling mudah saya selalu rasakan bila pesakit saya lepas dia bersalin anak pertama saya akan nasihatkan tentang puan dan suami kena bincangkan bila agaknya kelahiran anak seterusnya, berapa besar agaknya keluarga ni nak, kaedah apa yang nak dipakai supaya dapatlah mencapai apa hasrat yang dinyatakan oleh puan tu. Kebanyakannya sebab mereka ni belum ada pengalaman, tak apa doktor, kita tahulah nak buat macam mana. Dia digunalah kaedah yang sendiri, kaedah yang natural, yang banyak sangat dia punya gaps ataupun yang menyebabkan ianya mungkin tak berkesan. Dan apabila dia hamil selepas anak pertamanya tu baru 6 bulan, di sini ni dia faham bahawa dia perlu mempunyai satu cara berfikir yang baru supaya dia bukan hanya membuang masa tapi juga membuang tenaga, membuang tidak memaksimumkan potensi dan juga resources yang ada. Yang ketujuh, dia menunjukkan bahawa kita adalah seorang yang fleksibel. Dia bukan flip-flop tapi fleksibel. Kita mempunyai ruang di mana kita akan mempertimbangkan fakta-fakta baru ataupun mungkin pandangan-pandangan lain supaya kita ni tidaklah dianggap sebagai ataupun tidak menjadi orang yang sangat rigid begitu kan. Susah nak hidup dengan orang rigid ni. Yang tak ada banyak budi bicaranya Baik. So yang ke-8, hari ni kita dapati tidak adalah agaknya kerja yang kita buat pada umur 25 tahun, kerja itulah juga yang kita nak buat pada usia kita 60 tahun apabila kita bersara. Kita tentunya akan walaupun mungkin dia minta buat je kerja tu, tak payah buat susah-susah, tapi bila kita dah mula berpengalaman, kita dah mula mempunyai kaedah cara lain. Mungkin kita nak bagikan cadangan, kita mungkin kena tukar cara kita buat kita punya kerja ni contohnya. Itu satu perubahan fikiran Jadi tak adalah kita mesti dan sangat perlu untuk merubah fikiran kita kerana dan ianya juga apabila mungkin kita dah 10 tahun buat kerja yang sama, kita masukkan saya nak buat kerja yang lain pula berasaskan pada pengalaman saya 10 tahun ni, saya mungkin nak cuba yang ni kebanyakannya mungkin cuba membuat bisnes sendiri ataupun ada usaha keusahawanan sendiri, ada yang mungkin mula nak give back ataupun nak memberi balik membalas balik jasa orang lain yang telah banyak memberikan sumbangan kepada kemajuan hidup dia. So ini semua adalah sesuatu yang perlu dan mesti kita pertimbangkan dalam kehidupan kita sebagai manusia ni Jadi kita tidak membuang masa kita juga dapat mengejar cita-cita kita. Kita tidaklah perlu hanya buat satu benda saja sepanjang masa dan ini mungkin lebih kepada sifat haiwan tadi yang tidak mempunyai keupayaan untuk mengubah fikiran mereka dan mengubah cara hidup mereka. Yang ke-9 sebenarnya kalau kita lihat kegagalan sebenarnya bukanlah sesuatu yang buruk Kegagalan itu adalah kejayaan yang tertunda. Maknanya sekarang ni kita tahu cara ni tak boleh nak buat sebab tak boleh sampai kepada apa yang kita nak. Kita kena guna kaedah yang lain dan pengalaman kita gagal itu adalah sangat berharga untuk kita menyusun strategi akhirnya kita berjaya. Jadi kalaulah kita ni tak boleh berubah fikiran bila dah gagal pun nak guna juga kaedah yang itu juga tak peduli kita kata yang ini juga mesti akhirnya akan mendapat hasil yang berbeza. Tidaklah. Jadi oleh sebab tu kita kena mengubah fikiran. Saya teringat Einstein dia kata kita tak boleh selesaikan masalah yang berpunca daripada kita tidak boleh menyelesaikan masalah dengan
otak yang sama yang menghasilkan masalah tu. Maksud dia, kalaulah cara kita berfikir baik sendirian ataupun secara kelompok menghasilkan satu masalah. Untuk menyelesaikannya, kita tidak boleh guna cara berfikir yang sama yang menghasilkan masalah itu. Memang tak akan selesailah. Maka kita kena ada keupayaan untuk melihatnya daripada sudut yang berbeza. Contohnya supaya kita boleh memberikan penyelesaian dan nyatalah penyelesaian itu tidak akan bersyambah daripada pemikiran yang sama yang menghasilkan masalah tersebut. Ya, saya rasa itu satu yang perlu kita ambil perhatian. Yang ke-10 pula, ya, kalau kita lihat, untuk merubah fikiran sebenarnya diperlukan keberanian. Memerlukan satu keazaman, keberanian, ya, rasa nak mencuba, ya, mengambil risiko. Kita rasa vulnerable sebenarnya kalau kita nak merubah fikiran, ya. Khususnya kalau kita punya kedudukan makin tinggi lah contoh dia. Ya, orang pandang kita, tiba-tiba kita ubah fikiran. Jadi itu banyaklah benda yang kita nak kena jawab dengan orang-orang bawah kita. Contohlah, ya, dengan anak, ya, mungkin masa kita anak yang pertama, cara kita mendidik mungkin sangat strict dan yalah, ya, yang kita ikut macam buku lah kan, strict macam buku. Tapi bila anak kedua, anak ketiga, anak keempat, kita dah relax lah. Ya. So oleh sebab tu, kerana sekarang ni kita sudah, ya, masa pertama tadi kita di luar orang kata tercampak pada zon selesa, tak pernah jadi ibu, tak pernah jadi ayah, ya. Tiba-tiba sekarang ada anak yang sangat bergantung pada kita. Anak tu pula nak kena pergi sekolah, anak tu juga nak kena macam-macam lah, yang kita tak pernah. Di situ tu kita rasa sangat tinggi kita punya stres itu, ketakutan kita. Tapi bila dah masuk anak yang keempat, kelima, keenam, ketujuh tu, kita dah macam dah dengan pengalaman tu dah season lah. Ya. Jadi oleh sebab tu untuk merubah cara kita, dan dengan itu kita merubah cara kita parenting juga. Dan ini disebabkan kita rasa perlu. Dan mungkin kalau anak kita tanya kan, kenapa masa saya selalu kan anak pertama akan tanya, kalau abang dulu buat tu tak boleh, dengan adik-adik boleh. Kita katakan bahawa masa abang dulu, Umi sangat banyak try and error. Itu yang kita rasa dengan anak pertama ni, dia punya emotional attachment terlebih, sebab kita rasa anak-anak ni banyak menderita daripada kematangan kita dan juga kurangnya pengalaman kita. Tapi anak-anak yang seterusnya tu, kita kena bagi tahu mereka, kita change our mind sebab kita sudah melihat dari sudut pengalaman kita. Jadi takes a lot of courage. Yang ke-11, sebenarnya kalau kita mampu untuk mengubah fikiran kita, insya-Allah kita akan tidak terpaksa berhadapan dengan kekesalan, dengan penyesalan yang tak sudah. Kita saya sendirilah, saya tak suka hidup dengan menyesal. Jadi oleh sebab tu, apa saja tindakan kita kena fikirkan sebaik mungkin. Kita mohon Allah memberikan kita petunjuk dan hidayahnya, kemudian kita tawakal buat. Katalah, yang ni tak betul rupanya, maka kita ubah. Supaya kita tidaklah terus melakukan kesilapan itu dan akhirnya di hujung nanti kita kata, alah, patutnya. Jadi mungkin kalau kita tidak mampu nak merubah fikiran kita terpaksa berhadapan dengan banyak penyesalan-penyesalan ini. Okey. Yang seterusnya, kalau kita lihat yang ke-12, sebenarnya kita punya kemahiran kita kan sebenarnya boleh sangat kita ubah suai. Mungkin antara kita kan kata, saya tahu buat ni aja, yang lain tu saya tak boleh nak buat. Maka dengan itu kita mungkin tidak nak berubah lah. Tetapi sebenarnya kita kena ingatkan kepada diri kita sebenarnya boleh belajar benda yang baru. Sebenarnya organ yang paling muda dalam badan kita adalah otak kita. Walaupun kita mungkin sudah umur 60 atau 65, tapi kalau kita masih lagi merangsang otak kita dengan ilmu yang baru, kemahiran baru, maka otak itu akan membuat neuron-neuron sel yang baru. Otak kita lah yang paling muda dibandingkan dengan badan kita yang lain yang mungkin sudah menua dan tak ada yang nak menggantikan tu. Jadi oleh sebab tu, tetapi satulah, otak ni kalau misalnya sel itu dia kekurangan oksigen, kalau kita katakan akan ada tinggal parut, maka parut itu yang mungkin tidak dapat nak
nak digantikan. Tetapi kita boleh saja otak kita dengan neuroplasticity tadi, dia boleh saja bahagian lain akan take over begitu. Tapi dia tidaklah buat sel yang lama tadi tu yang rosak tadi dia akan tumbuh jadi baru balik, tidak, tetapi bahagian lain tu. Jadi itulah yang menunjukkan bahawa kita sebenarnya lebih mempunyai keupayaan yang lebih fleksibel. Jadi itu yang selalulah kita ni kan bila dah tua-tua, alah dah tua-tua ni kan nak belajar pun dah susah kan. Sebenarnya tu tidaklah Jadi mungkin itu merubah fikiran kita terhadap perlunya kita mendapat ilmu yang baru. Akhir sekali yang ke-13 ni saya sangat rasa ni yang sangat penting. Sebenarnya keupayaan kita mengubah fikiran kita adalah tanda dan juga petanda bahawa kita mempunyai kekuatan mental yang tinggi. Jadi maksud dia kita tidak melihatnya sebagai satu liability atau kelemahan, tetapi keupayaan kita mempunyai cara berfikir, mengubah cara kita berfikir itu sebenarnya adalah kekuatan dalam konteks kognitif kita. Dan mudah-mudahan inilah juga yang akan menyelamatkan kita daripada kebanyakan bias kognitif ataupun kesendengan kognitif. Ini satu hal lagi, tapi saya tak ada niat untuk menerangkan berapa jenis bias kognitif yang ada ataupun kesendengan kognitif yang dalam otak kita ni. Tetapi sebenarnya perubahan keupayaan kita untuk merubah fikiran kita ini akan menjadi perisai daripada kita menjadi mangsa kepada kesendengan kognitif ini. Kita mungkin ada tak realistik kita punya pandangan kita terhadap diri kita sendiri ataupun sama ada kita anggap kita ni bagus sangat ke atau kita anggap kita ni terlalu lemah sangat ke. Itu semua memberi kita keupayaan apabila kita mampu fine tune perubahan fikiran kita ni, macam kereta itulah kan, kita ada talaan itu, kita dapat menyelamatkan diri kita daripada tadi kesilapan berfikir ataupun falasi. Dia juga menyelamatkan kita daripada terperangkap di dalam kognitif bias ataupun kesendengan kognitif. Ada satu buku yang saya sedang baca ni, David Robson menulis tentang intelligence trap. Dan juga satu lagi buku dia adalah tentang the expectation effect. Dan dia menerangkan bahawa otak kita ni sebenarnya sangat powerful. Kita sebenarnya banyak bukti-bukti saintifik yang menunjukkan bahawa kalau otak kita menjangkakan begitu, itulah yang akan berlaku. Sama ada yang positif atau yang negatif. Kalau kita tengok di dalam doktor bagi kita ubat, bila kita tanya, biasalah saya akan tanya doktor, ubat ni apa side effect dia? Kebanyakan pesakit dia akan rasa pening kepala. Tu sebab saya tak nasihatkan Encik untuk bawa kereta lah dalam sehari dua ni untuk dapat adjustment. Malam tu makan sebiji terus pening lah. Tapi kalau kita tengok kajian yang kita tak namakan pening kepala tu sebagai salah satu side effect dia, kita dapati pesakit kita yang makan ubat yang sama tak pun mengadu pening. Jadi dia ada otak kita sebenarnya, dia bila kita menjangkakan sesuatu, itulah yang akan berlaku. Jadi begitulah agaknya akhirnya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan akal ini, menjadikan kita ahsani taqwim, manusia ataupun ciptaannya yang paling sempurna. Tetapi kalau kita tidak gunakan, kita juga boleh turun darjat kita asfala safilin, serendah-rendahnya pula. Dan kita juga tidak mahulah kalau boleh akal yang Allah berikan ini tidak kita gunakan untuk mengenal Allah ataupun untuk mendekatkan diri kita lagi dengan Allah. Itu satu kerugian yang sangat besar. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang tergolong dalam golongan ulul albab, iaitu mereka yang mempunyai corak pemikiran yang sejahtera. Saya ingat sebelum ni saya ingat ulul albab ni adalah pemikir kritis ataupun critical thinkers. Dan saya bincangkan dengan anak dia saya, Syifa Hana, masa dia di Morocco, dan dia membuat satu kajian dari sudut ayat-ayat ulul albab yang ada dalam Al-Quranul Karim itu, dan akhirnya dia mengatakan kepada saya ulul albab ini sebenarnya lebih daripada critical thinkers. Kalau critical thinkers dia akan gunakan semua data-data ini untuk mendapatkan rumusan yang lebih baik, begitu lebih objektif. Ulul albab adalah mereka yang
lebih daripada critical thinkers kerana dia menggunakan semua dapatan itu untuk menambahkan iman dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu tadi ya, walaupun kita mungkin berubah fikiran kita ya disebabkan oleh ya fakta, pengalaman dan seterusnya, tetapi ya kita berubah untuk menjadi insan yang jauh lebih yakin ya, beriman, mempunyai akidah yang sahih dan berakar tunjang ya, untuk mengimani bahawa Allah itu satu-satunya ya ilah ya, satu-satunya Rabb kita ya, dan matlamat kita adalah untuk mencari keridhaannya. Jadi insya-Allah kita bertemu pula dalam ya, slot episod yang ke-67. Kita akan bincangkan bagaimana kita mengubah fikiran kita. Hingga kita bertemu lagi ya, segala yang baik itu adalah datangnya daripada ya Allah Subhanahu Wa Taala, taufik dan hidayahnya, dan segala kekurangan itu adalah ya lambang kepada ketidaksempurnaan saya sebagai insan biasa. Wallahu alam, kita bertemu lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat rahmah, Tibika.